Orang putih buat kajian. Pada tahun 1978-76 telah mereka buat kajian. Orang-orang yang terpengaruh dengan paranormal ini, hasil kajian yang mereka buat, pertama, poorly educated. Orang yang tak ada education, sangat lemah education. Yang kedua, orang yang ada masalah sosial, kedudukan dalam kehidupan sosial dia ada problem, maka tendensi untuk dia percaya kepada paranormal tinggi. Berikutnya, low cognitive ability, kurangnya daya kognitif. Kalau itu daya fikir kurang. Low IQ, lemah IQ. Lack of science education, lemah tak reti ilmu sains. Pergi hospital. Ustaz Rashid sebut hospital, nak cerita hospital lah. Hospital, makcik cleaner yang nampak dulu, bukan nurse. Makcik cleaner nampak dulu hantu. Makcik cleaner cerita dengan nurse. Maka nurse ni pun yang ada sikit hantu juga dalam otak dia, percayalah. Yang makcik cleaner ni nampak budak, tak tahulah dia nampak budak. Makcik si nampak ada budak lari kat pintu belakang tu. Pintu mana belakang? Kemudian nurse pun sebar. Makcik cleaner sebar makcik cleaner, makcik cleaner sebar pakcik cleaner. Maka semua orang pada waktu itu, semua orang nampak hantu budak. Semua orang nampak hantu budak. Kenapa? Hantu tua dah tak ada. Hantu tua dah tak ada, rehat. Buat kanak-kanak. Hantu kena buat kanak-kanak. Buat kanak-kanak. Bilik ward belakang sekali bilik ward. Kalau nurse itu ada tendensi juga ada masalah-masalah ni tadi, maka cerita tu akan datang dari nurse yang masalah ni tadi. Dia cerita kepada nurse, nurse cerita. Maka bila ceritanya, maka hantu yang diceritakan dalam satu hospital, hantu yang sama. Tak gitu. Low IQ, lemah IQ, lemah education. Ustaz, boleh tak datang ke ICU ni? ICU lah banyak kes. Sebab ICU ni macam-macam patientnya semua tak boleh gerak, semua terkati. So nurse pun tak habis semua. Nurse nampak ada hantu bawah katil lah. Nurse nampak ada lembaga hitam baring sebelah patient lah. Ini masalah. So ini masalah yang berlaku. Kita datang jumpa makcik terketul-ketul, ustaz boleh tak baca jampi sikit. Makcik tu pun tak tengok kita. Kita pun buat senyap. Makcik ni saya dah baca. Saya tak baca pun. Makcik saya dah baca dah ayat ni, dah akad air ni. Nanti makcik minum lah. Dia pun terima kasih lah ustaz pun kata. Esok pagi saya datang. Macam mana? Lepas ustaz jampi air tu, tenang sikit. Itu saya yang buat sendiri. Saya buat sendiri dekat patient saya. Itu hospital. Hospital cerita hantu sangat banyak. Sikit-sikit mulalah ustaz dipanggil. Sama lah macam sekolah. Hantu Jepun tadi tu. Semua sekolah mesti ada hantu Jepun. Sekolah saya juga hantu Jepun. Tak ada hantu India. Kerana tempat tu banyak India. Semua hantu Jepun. Low IQ, education lemah, tak faham sains, ilmu sains kurang, apatah lagi ilmu agama. Ni orang kita ni bunyi guli biasa dah. Bunyi guli kan, orang semua dah jawab dah bunyi guli. Kita apa-apa pun pergi tengok. Kata kuncinya pergi tengok. Kalau you tak tahu, you akan banyak benda merepek. Tapi kalau you tengok dan you tahu, gitu jawapan dia. So bunyi guli dan sebagainya tu, tengok ada tek bunyi guli. Kan dia tak ada apa pun, tak ada kerja. Jin pun tak main guli lah. Jin tak main guli. Kemudian malam-malam jumpa ada dengar suara apa? Suara macam mengilai. Suara hantu, orang Melayu panggil langsuyo lah. So mengilai-ngilai. Rupanya kalau pergi tengok, sebenarnya musang beranak. Musang beranak dia akan bunyi macam tu. Dia akan bunyi macam budak menangis tak menangis, merengek tak merengek. So tengok, pergi tengok. Takut. Memang hantu lah. Tapi kalau kita dah tengok, maka percayalah, rupanya bukan hantu. Kerana iblis dan setan tidak diturunkan oleh, tidak diciptakan oleh Allah Ta'ala untuk jadi hantu pocong. Dia tidak diciptakan untuk jadi langsuyo. So hantu balik kepada culture Melayu. Hantu begitulah. Kenapa perempuan banyak jadi hantu? Sebab nampak seram.
So perempuan yang rambut gebang, laki tak seram. So hantunya banyak perempuan. Orang putih hantunya pakai baju pengantin yang tutup tu. Oh, nampak seram sikit kan? Kan? So itu yang berlaku masyarakat itu. Kalaulah paranormal ni tadi, benda normal kita boleh buktikan secara saintifik. Orang putih kalau dia ada masalah apa-apa ke hospital, dia ada masalah apa, dia suruh technician pergi tengok. Orang Melayu suruh ustaz tengok. Ustaz mana reti wiring? So bila ada apa-apa bunyi dalam dinding ke apa benda ke, mereka panggil technician, tengoklah dalam dinding tu ada apa. Orang Melayu tak. So ini yang berlaku masyarakat kita. Hantu dan tak hantu tak ada. Oleh kerana itu, orang yang tinggi education, orang yang IQ-nya tinggi, orang yang ilmu agamanya tinggi, tak ada isu ni. Dia tak ada isu ni. Orang yang semua masalah hantu tak hantu tu, percayalah, semua kes yang saya jumpa itu tak ada kena-mengena pun dengan jin. Bukan kita nafikan 10 kes yang kata histeria jin 9 kes tidak jin, 1 mungkin jin. Betul. 9 dah. 9 ni bercerai dengan laki dia, hak ni anak dia mati, hak ni bapak dia buat perangai tak elok, hak ni duit, hak ni laki kahwin 2, hak ni masalah kehidupan. So bila masalah kehidupan, maka dia kepada psikologi. So ini yang jadi. Orang yang berpengaruh dengan paranormal duk pergi rakam, tak pergi rakam. Tak ada apa satu video pun yang nampak hantu, melainkan ada beberapa sebelum perkampungan sunnah ni ada yang ustaz seorang tu, dia buat video dengan mamat yang duduk atas mana, nampaklah ada benda putih belakang tu tak. Itu satu video ada benda putih lalu. Yang dulu tengok ada Indonesia keluar, nampak hantunya berjalan kan. Agak-agak hantu ke tak? Tak ada. Kita boleh nampak hantu tak? Khilaf ulama. Al-Quran kata kan, dia nampak kita, dia dan kabilahnya nampak kita, min haitsu la tarawnahu, dan kamu daripada keadaan kamu tak nampak dia. Maka kita tak nampak jin, jin nampak kita. Sebab itu Imam Syafi'i kata, kalau siapa mendakwa dia nampak jin, jangan terima penyaksian dia. Itu kata Imam Syafi'i. Walaupun secara umum ahli sunnah menyatakan bahawa jin Allah Ta'ala bagi dia kemampuan untuk berbentuk. Maka dia boleh berbentuk orang, mungkin dia boleh berbentuk binatang, dia boleh berbentuk anjing hitam, ular dan sebagainya. Maka pada ketika mana dia membentuk, maka dia boleh dilihat. Maka dilihat bentuk ular tu lah, dilihat bentuk anjing hitam. Apabila sampai kepada ayat yang tadi tu merujuk kepada apabila dia dalam bentuk asalnya tidak akan dilihat, tak boleh tengok. Allah Ta'ala buat demikian. Maka kalau you dakwa you nampak jin, mesti I pun boleh nampak. Kan? Ustaz nampak tu, Ustaz tu atas almari tu, atas almari. Saya tak nampak pun. Maka hantu tu dalam kepala dia, bukan atas almari tu. Hantu tu dalam kepala otak dia. Maka apabila benda ni kita dapat tune dan buat alignment dengan balancing, maka benda-benda ni tak akan jadi. Ni nipu semua ni. Bila disebut tentang jampi tak jampi ni, Ustaz Rashid sebut tadi scan. Ni semua khurafat ni. Khurafat penjampi. Marah nak, siapa nak marah, marahlah. Ni terutama klinik-klinik jampi lah. Kata Syekh Qaradawi, antara bid'ah paling teruk zaman sekarang klinik jampi. Qaradawi kata rahimahullah, dah meninggal dah pun, antara benda bid'ah paling besar zaman kini adalah buka klinik jampi. Klinik jampi. Ada seorang staff ICU dekat hospital tempat saya kerja. Dia kena ni macam ni lah, nampak lah kerusi bergerak lah, ke benda lah semua. Jumpa ustaz dah lama dah, jumpa ustaz hilang kejap, ada balik jumpa ustaz jampi lah maksudnya. Jumpa kita kejap je, settle sampai ke hari ini dah makan belah tahun, elok, sihat, setelah dibuat alignment dengan balancing otak dia tu. Yang dia jumpa ustaz jampi tu bertahun-tahun tak settle. Ni scan ni tadi, scan, ada 99 ekor jin kat engkau. Yang kawan ni bawa kawan dia je, bukan dia kena jin, dia tolong bawa kawan.
Bila dia tolong bawa kawan pergi jumpa ustaz, ustaz kata, "Mai kita scan kau sekali lah." Buat apa? Mana lah tahu kau ada. Dia pun scan. Elok dia scan, kawan yang tak ada apa-apa ni tak ada apa-apa. Maka bermulalah daripada episod Ustaz Jampi ni, kawan ni tadi kehidupan dia mula dikacau. Sebab Ustaz Jampi punya kerja. Ni, benda ni duk scan tak scan ni, benda ruqyah tak ruqyah ni macam kita kata tadilah, kita kena balance lah. Ruqyah bukan kita nafikan dah. Tetapi Imam Malik rahimahullah telah pun diberitahu kepadanya, "Wahai Imam, ada orang ni menjampi satu orang, maka hak ni dia kata ni ada ain, hak ni kena sihir, hak ni kena mas, kena istria." Apa kata Imam Malik? Imam Malik kata, "Bid'ah, bid'ah, bid'ah." Min aina laka hadha? Mana dia tiga-tiga ni dalam Quran, kata Imam Malik. Mana dia dalam Quran? Mana dia had ain yang kau kata, yang kau scan ada ain dalam Quran? Imam Malik kata bid'ah dan bid'ah dan bid'ah. Itu imam kita, imam-imam kita. Agama Islam sebelum ada masa lagi kan? Agama Islam sebelum kedatangan Islam, orang macam-macam jahiliah buat. Pergi ke lembah minta tolong dengan jin. Apabila nak minta lindung dengan jin. Nabi datang, Nabi dah bersihkan benda ni dah. Sehingga Nabi kata apabila adanya orang tersadung tu naik, ta'isa syaitan, kalau kita celaka benda setan. Kata Nabi kata apa? Jangan kata ta'isa syaitan, kata bismillah. Katalah puji Allah subhanallah ke apa ke. Kerana apabila kamu mengatakan ta'isa syaitan, ta'azama, setan tu lagi besar daripada rumah. Sebab kita bagi kredit dekat dia. Macam budak lah, kita agah budak, budak tu seronok, budak seronok, macam tu lah. Jin, dia kata aku buat, alamak, besar kan. Jangan buat macam tu. Kata subhanallah. Apabila kata subhanallah, kata bismillah, maka syaitan tasaghara, syaitan lagi kecil dari lalat syaitan. Apabila mimpi yang baik, ceritakan. Bila mimpi buruk, jangan cerita. Sebab kita ni suka cerita benda buruk. Bila cerita benda buruk, benda tu bermain-main dalam otak kita. Maka bila dia bermain-main, dia itu nama hantu, menghantui. Itu nama hantu. Bila benda baik kita mimpi, ceritakan supaya dia seolah tafaul. Ni semua ni perbomohan ni. Duk scan tak scan. Kemudian ni kurafat pupuk jampi. Lepas daripada dia scan, apa Ustaz Rashid kata, lepas scan dia buat apa? Ada Ustaz Rashid sebut tadi, komersial kan? Dia akan jadi komersial. Dia tambah satu lagi, dia akan bagi amalan kurafat. Engkau baca ayat ini pada setiap malam Jumaat selama 5 minggu. Bid'ah. Engkau ambil ayat Quran ini, kau baca pada setiap ni berapa banyak kali sekali-sekali. Maka dia tambah benda yang bid'ah, dia tambah benda khurafat. Benda tu Quran, ya Quran, tapi Quran tidak dijadikan untuk itu tujuan dia. Maka bila dia buat demikian, maka dia telah menambah benda-benda khurafat ni. Maka jangan apa-apa saja, pertama sekali jumpa doktor. Jika tak ada doktor, tengok fizikal semua okey, berikutnya engkau mesti ada masalah anxiety, kau mesti ada masalah ni. Jumpa kaunselor. Lepas jumpa kaunselor, minta kalau perlu, minta kaunselor tu refer kepada psikiatris. Kerana itu lompong-lompong yang orang kita tak mau jumpa. Yang itu yang menyebabkan hantu datang. So sebenarnya macam kita sebut tadi, bila kita faham alam jin dengan alam manusia ni, maka sebenarnya tak ada isu pun. Tak ada orang yang cerdik, faham sunnah, mengaji Quran sunnah, ada ilmu padanya, IQ tinggi, tak akan terlibat dengan benda-benda macam ni. Apabila makin lama kita IQ rendah, makin lama tak nak mengaji, makin lama mengaji pun dengan orang yang tak betul, maka akhirnya kita juga akan menjadi tak betul. Maka otak kita akan ditiunkan kepada benda yang tak betul, maka pergi paranormal. Maka semua paranormal, semua ni benda yang mengarut, kurafat dan sebagainya. Kalau ada orang sunnah yang terlibat dan benda bukan sunnah, maka maksud tak cukup mengaji lagi. Mengajilah, baca kitab tauhid, baca buku-buku akidah, dan berikutnya baca sunnah-sunnah Nabi.
Tidak ada pun pada zaman Nabi orang kena histeria disebabkan jin. Tak ada. Ulama pun menyebabkan bahah dan ada khilaf. Kenapa ada khilaf? Sebab benda tak berlaku zaman Nabi. Maka yang kata ada berdasarkan ayat riba, kama yatakhabbathu minasyaitan minal mas, itu pun ulama khilaf. Adakah setan boleh masuk ke, setan tak boleh masuk? Kalau dia masuk, kadar mana yang dia boleh buat dan kadar mana yang dia tak boleh buat? Maka ini kalau kita faham, maka paranormal ini merepek saja. Nabi SAW ni kepada hak jampi tangkap jin. Kalau orang putih tu cerdik sikit lakonannya. Kalau orang Melayu berlakon pun nampak bodoh kan. Betul, bawa botol lah komando semua. Oh, ada jin, nampak ada jin tak? Merepek. Engkau boleh tangkap jin? Lalat pun dia tak mahu tangkap. Jin pun dia nak tangkap. Nabi kata kalau boleh, kalau tidak mendahului aku akhi Sulaiman, akan ku ikat jin dekat tiang-tiang masjid. Tiang masjid Nabawi lah. Untuk apa? Bagi budak main. Bagi budak main. Sekian, terima kasih.